Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Ta'ala. Dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama pada malam ini. Kita menjemput lagi rakan-rakan kita untuk bersama-sama dalam FB live daripada FB Masjid Kota Damansara untuk pada malam ini untuk kita sama-sama berkongsi beberapa maklumat dan juga perkongsian ilmu berkaitan dengan ibadah zakat. Dan insya-Allah kita akan menyampaikan info-info dan juga maklumat berkaitan dengan ibadah zakat dalam keadaan yang santai, tapi insya-Allah sampai. Jadi saya jemput pada tuan-tuan dan puan-puan, ajak kawan-kawan para jemaah Masjid Kota Damansara yang walaupun kita tak dapat bersua secara fizikal, tapi secara maya ni alhamdulillah Allah SWT izinkan untuk kita berada dalam majlis pada malam ini. Jadi saya persilakan lagi rakan-rakan kita kalau ada, saya mohon komen kalau suara saya clear ataupun macam mana. Clear tak suara saya? Mohon pandangan daripada rakan-rakan jemaah sekalian untuk memberikan respon. Kalau suara saya clear, kita akan teruskan insya-Allah. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudi meluangkan masa, walaupun orang kata esok cuti, malam ni orang kata malam hari Malaysia, tapi sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita bagi mendapatkan maklumat dan juga info berkaitan dengan ibadah zakat ini terutamanya insya-Allah. Jadi saya jemput pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya untuk jemput lagi rakan-rakan yang lain untuk kita memeriahkan sama-sama insya-Allah majlis ilmu kita pada malam ini. Pertamanya sekali lagi kita ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam yang penuh keberkatan ini Allah SWT izinkan dalam ramai-ramai manusia, dalam ramai-ramai hamba Allah SWT telah memilih kita untuk berada dalam majlis ini. Dan insya-Allah majlis ini akan dipayungi oleh para malaikat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan sia-siakan majlis ini, panjatkan seberapa banyak doa. Dan insya-Allah Allah akan mendengar doa-doa kita untuk kita sama-sama berdoa agar ujian yang menimpa kita ketika ini, terutama berkaitan dengan pandemik COVID-19, Allah SWT dapat angkat dan dapat pulih seperti sedia kala. Dan dalam konteks kita sebagai pencinta majlis-majlis ilmu, pencinta rumah-rumah Allah ini, kita dapat terus berada di dalam masjid, di dalam surau, dalam rumah-rumah Allah ini dalam keadaan yang lebih selesa insya-Allah. Sama-sama kita terus berdoa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita akan teruskan pada malam ini. Saya mengharapkan kalau dapat komen satu atau dua berkaitan dengan suara saya supaya saya tahu kondisi suara saya ni okey. Saya mohon jasa baik kalau dapat memberikan respon. Kalau tidak, saya mungkin okey. Saudara Hisham Yusof, suara okey ke saudara Hisham Yusof? Untuk ketika ini jelas, alhamdulillah. Okey, kalau jelas kita akan teruskan. Terima kasih Normi Abdul Hamid. Masjid Kota Damansara masjid yang terbaik insya-Allah. Kita doakan keberkatan buat seluruh jemaah Masjid Kota Damansara dan juga seluruh kejiranan di Kota Damansara agar diberkati oleh Allah SWT insya-Allah atas penganjuran majlis ilmu ini dan juga pelbagai program-program lain yang saya kira Masjid Kota Damansara sangat-sangat aktif. Kalau kita pergi kepada FB Masjid Kota Damansara, pelbagai aktiviti yang mereka lakukan, mereka laksanakan, mereka sangat cakna dan kita yakin dan percaya berkat sokongan, dukungan semua insya-Allah. Okey, kita akan teruskan kita punya program pada malam ini. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan terus share seberapa banyak kepada rakan-rakan kita. InsyaAllah kita sampaikan kepada mereka.
pada malam ini tak lama, kurang lebih dalam setengah jam, sebab isyak pun masa awal, kita akan berkongsi maklumat, berkongsi info berkaitan dengan ibadah zakat. InsyaAllah saya Muhammad Hatta bin Zainal Abidin daripada Lembaga Zakat Selangor akan bersama-sama dengan anda untuk kita sama-sama sembang-sembang santai berkaitan dengan ibadah zakat ini, insya-Allah. Dan tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan, menggunakan peribahasa orang Melayu kita, iaitu sikit-sikit menjadi bukit. Menarik tu tuan-tuan dan puan-puan, sikit-sikit menjadi bukit. Kalau kita tengok peribahasa ni biasanya pakai ataupun digunakan untuk menunjukkan kita bersabar dalam membuat sesuatu. Sabar, lama-lama insya-Allah akan ada hasilnya. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okey. Dalam konteks kita berkaitan dengan tajuk pada malam ini, iaitu sikit-sikit menjadi bukit dalam konteks zakat wang simpanan, sudah pastilah bila kita sebut wang simpanan, simpanan wang yang kita lakukan, walaupun jumlahnya sikit demi sedikit, tapi akhirnya insya-Allah akan menjadi satu jumlah yang banyak. Dan bila jumlah yang banyak itu kita boleh gunakan untuk pelbagai tujuan kita. Ini dalam konteks perancangan kewangan kita perlu ada simpanan tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita memastikan perkara-perkara yang kita di luar jangka kita, ataupun ada benda-benda yang kita aim ataupun kita matlamatkan sesuatu, kita boleh dapatkan. Sebagai contoh, katakan kita nak buat simpanan untuk pendidikan anak-anak sebagai contoh, ataupun ada benda-benda lain yang bersifat orang kata kecemasan, yang boleh kita gunakan duit-duit simpanan kita. Ini perlu kita lakukan supaya kita dapat bergerak ataupun kita dapat hidup dalam keadaan yang tenang, insya-Allah. Dan bila kita melaksanakan ataupun membuat simpanan, jangan kita lupakan satu perkara yang kita perlu cakna, perlu kita lihat, iaitu keberkatan dalam simpanan kita tersebut. Bila sebut keberkatan, sudah pastilah segala wang simpanan yang kita simpan ada itu perlu kita selidiki, perlu kita lihat sama ada sudah layak ataupun sudah tunduk kepada zakat ataupun belum. Kalau cukup syarat-syaratnya, jangan kita rasa gentar, jangan kita rasa gundah gulana, jangan kita rasa susah hati. Kita keluarkan yang mana haknya, insya-Allah di sana Allah akan lontarkan apa yang disebut sebagai keberkatan kepada kita dalam pelbagai bentuk tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita selesaikan yang mana hak Allah SWT, Allah SWT akan lontarkan kepada kita pelbagai bentuk, pelbagai keberkatan kepada kita, sama ada dalam bentuk harta benda itu sendiri dan juga dalam pelbagai bentuk yang lain. Benda-benda berkat ni tuan-tuan dan puan-puan tak nampak, tapi kita boleh rasa, ya. Dalam konteks harta, dalam konteks zakat, berkat ni sikit rasa cukup, banyak rasa manfaat. Benda sikit tapi rasa cukup, tapi bila banyak dia akan rasa manfaatnya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dia memberikan banyak kebaikan. Daripada satu kebaikan dia akan menjala kebaikan-kebaikan yang lain. Macam kita lah, satu benda yang baik kita buat, sebagai contoh kita minum air, benda baik. Daripada kita minum air itu, pelbagai perkara baik yang lain yang boleh kita laksanakan. Kita boleh bekerja, kita boleh melaksanakan amal ibadah, kebaikan itu menjala-jala. Di situlah apa yang disebutkan sebagai keberkatan kepada kita. Okey. So pada malam ini fokus kita kepada satu jenis zakat yang ada, iaitu zakat wang simpanan. Tetapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita perlu untuk kita melihat beberapa tasawur, gambaran asas berkaitan dengan ibadah zakat, supaya bila kita melaksanakan kewajipan zakat ni, kita dapat laksanakan dalam keadaan yang berilmu, dalam keadaan yang sempurna, dan dalam keadaan yang menepati kehendak syarak itu, insya-Allah. Sebab itu dalam konteks ini saya nak membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan beberapa perkara asas penting dalam kita membincangkan soal zakat ini, sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan mauduk kita ataupun tajuk kita, iaitu zakat wang simpanan, sikit-sikit lama-lama menjadi bukit tadi. Okey. Teruskan saudara Pehjal Majid, terima kasih
atas kehadiran pada malam ini. InsyaAllah semoga diberkati. Okey, untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa asas penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ibadah zakat. Yang pertama ni, kita nak tengok beberapa maklumat ataupun di mana duduknya zakat itu, ya. Dalam Islam, zakat ini merupakan perkara yang wajib. Wajib. Dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT telah berfirman dalam surah At-Taubah sebagai contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah SWT kata apa? Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketenteraman untuk mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Cantik tuan-tuan dan puan-puan, ya. Antara objektif zakat ialah untuk kita membersihkan harta kita dan juga untuk mensucikan diri kita daripada sifat-sifat dan juga akhlak yang buruk. Dan di akhirnya Allah SWT menyatakan di sana, doakanlah mereka. Bila kita keluarkan zakat ni, pelbagai orang akan doakan kita, termasuk para amil itu sendiri. Sebab tu ramai yang suka bayar di kaunter. Ada doa dia kan. Itu sebenarnya kalau dalam konteks sebagai sunat ataupun lebih orang kata lebih selesa lah. Tapi kalau nak bayar melalui internet banking dan sebagainya, tak ada masalah, boleh juga, sah juga dan sebagainya. Yang lebih penting tuan-tuan dan puan-puan, bila kita melaksanakan kewajipan zakat, para asnaf mendoakan kita. Kita tak tahu di kalangan mereka doa-doanya diangkat oleh Allah Subhanahu Taala. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa persoalan ni nanti kita akan jawab. Assalamualaikum Ustaz, simpanan zakat ada semasa nak bagi pun belanja. Okey, nanti ya. Saya jelaskan dulu dan saya akan jawab untuk perkara berkaitan dengan zakat wajib. Untuk peringkat awal ini, saya nak bawakan dulu pada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan beberapa perkara asas yang tadi saya telah bacakan berkaitan dengan dalil kewajipan zakat, antaranya dalam surah At-Taubah, dan juga diperkemaskan lagi. Banyak kita dengar ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan zakat ni, antaranya adalah wa aqimus salah wa atu zakah, digandingkan solat tu dengan zakat lebih 30 kali. Diperkemaskan lagi dengan hadis Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam hadis berkaitan dengan rukun Islam itu, iaitu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Hadis rawahul Bukhari. Terbinanya Islam itu atas 5 asas, ya. Kita punya syahadah, kita punya solat, kita punya zakat tadi, haji dan juga puasa kita. Okey. Maka jelas kepada kita zakat ini merupakan suatu perkara yang wajib, merupakan salah satu daripada rukun Islam. Maka kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, kita perlu sentiasa belajar, kita perlu sentiasa mencari maklumat berkaitan dengan ibadah zakat ini supaya kita dapat melaksanakan dalam keadaan yang sempurna mungkin. Kita tidak buat dalam keadaan ikut-ikutan saja, agak-agakan saja, tetapi kita jelas dan kita tahu bagaimana kaedah, berapakah jumlah dan bagaimana kita nak melaksanakan kewajipan zakat tersebut. Okey. Yang keduanya, kita nak tengok beberapa asas lain, iaitu maksud zakat itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Zakat ini bermaksud dari segi lugah bersih, suci, berkembang dan juga berkat. Ada orang nama Muhammad Zakat, Siti Nur Zakat ada. Kalau ada bolehlah panggil kan. Panggil Siti, panggil bersih, jangan panggil dia berkembang, marah dia, mentang-mentang berkembang. Okey. So maksud zakat dari segi bahasa bersih, suci, berkembang dan juga berkat. Manakala dari segi syarat bermaksud zakat ialah mengeluarkan harta yang tertentu pada kadar tertentu
untuk diagihkan kepada golongan tertentu dan di sana ada syarat-syarat tertentu. Okey, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, daripada semua harta yang kita ada, bukan semua dikenakan zakat. Ada harta-harta tertentu yang perlu kita keluarkan zakat, nanti kita akan tengok. Dan lebih fokus pada malam ini adalah berkaitan dengan simpanan kita. Okey, seterusnya pada kadar tertentu, 100% yang kita ada kadar dia yang akan kita tengok sebentar lagi, iaitu kadarnya hanyalah 2.5%. Okey, di sana ada golongan tertentu dan juga syarat-syarat tertentu. Okey, kita tengok kepada apakah jenis harta yang dikenakan zakat. Dalam Islam ni ada dua je, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Ada orang kan, bila kita tanya dah bayar zakat ke? Saya dah bayar zakat dah Ustaz. Yang apa yang RM7 tu? Yang RM7 tu. Confident jadi kan. Itu zakat fitrah ya, RM7 tu dibayar pada bulan Ramadan, jangan bayar pada bulan Safar. Pada bulan Ramadan tu. Sekarang ni kita mengikut beras yang dimakan. Okey, satu lagi adalah zakat harta. Yang ini yang mungkin kita kadang-kadang terlepas pandang. Okey, di bawah zakat harta ni ada zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat simpanan, emas, perak, saham, KWSP dan sebagainya. Semua itu ada kaedah kiraan, tapi dalam keterbatasan masa pada malam ini kita fokus kepada wang simpanan kita lah, wang simpanan. Okey, seterusnya berapakah kadar zakat yang perlu kita keluarkan daripada 100% harta yang kita ada? Allah SWT hanya meminta, ataupun Allah SWT hanya mewajibkan 2.5% saja, ataupun 1/40 daripada harta yang kita ada. Banyak ke banyak? 1/40. 2.5% ataupun 1/40. 1/40 ni macam ni lah gambarannya. Kita bawa anak-anak kita dine in. Boleh ke dine in sekarang ni dengan anak-anak? Katakanlah katakan kita bawa makan sate 40 cucuk. Okey, 40 cucuk tu kita keluarkan satu cucuk. Satu cucuk tu yang kita sebut sebagai hak orang lain, 2.5% ataupun 1/40. Ada 97.5% lagi untuk kita gunakan, untuk kita buat apa-apa yang perlu kita buat lah. 97.5%. Hari ni akak-akak yang mengikuti FB Live di Masjid Kota Damansara ni, hari ni pakai lipstick jenama apa? Airborne, Maybelline, Ferrero Rocher. Macam-macam jenama ada kan. Nak pakai juga Simplicity. Boleh, tak ada masalah, gunakan 97.5% tadi. Abang-abang nak tukar sport rim besar 18 inci, 19 inci, gunakan 97.5% tadi. Saya dengan rasa rendah hati memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan usik 2.5% tadi kalau cukup syarat-syaratnya, kerana di sana bukan hak kita. Di sana bukan hak kita ya. Kalau cukup syarat-syaratnya, jangan kita rasa gundah gulana, jangan kita rasa susah hati, keluarkan yang mana haknya. Sebab 2.5% ini jumlahnya, nilainya kecil, tetapi kalau tergunakan juga bila jadi darah daging, itu yang kita risaukan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sebagai ketua keluarga, isteri sebagai penolong ketua keluarga, kita berhati-hati, yang mana bukan hak kita, kita keluarkan 2.5% tadi. Seterusnya kita nak melihat siapakah golongan yang boleh menerima agihan zakat ini. Okey, golongan yang boleh menerima agihan zakat ini ada 8 golongan, tertera jelas Allah SWT ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ini jelas berkaitan dengan mereka yang berhak menerima agihan zakat, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu sami'un alim. Wallahu alimun hakim. Maksudnya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Okey, satu. Yang keduanya miskin, yang ketiganya amil, orang yang menguruskan zakat, mu'allaf yang dipujukkan hatinya untuk seterusnya golongan wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab, golongan hamba,
Kemudian orang yang berhutang, wal gharimin, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, dan juga ibnu sabil. Ini 8 golongan yang berhak, yang boleh menerima agihan zakat. Ini yang membezakan zakat dengan sedekah, tuan-tuan dan puan. Sedekah ni ikut suka, kita nak bagi kepada siapa-siapa, jumlahnya berapa tak ada masalah. Katakan hari ni kita punya kiriman kita Yazid, Yazid ni menaik, aku hari ni aku nak bagi sedekah dekat Nazir Masjid lah. Jumpa Nazir Masjid, Tuan Nazir, saya nak sedekah Tuan Nazir RM5, sebab hari ni saya rasa iman saya meningkat sikit. Okay. Kemudian kita pun nak bagi sedekah kepada Siap, Siap Masjid pun boleh, tak ada masalah, ikut suka kita. Tetapi dari segi zakat tidak, dia ada golongan yang telah Allah SWT khususkan kepada 8 golongan. Dan bila mana disebut 8 golongan, mereka ini sahaja yang boleh menerima agihan zakat. Sebab itu dalam konteks hari ini kadang-kadang orang terkeliru, anak yatim, orang kelainan upaya, warga emas dan ibu tunggal. Semua ni dalam konteks secara umumnya mereka tidak boleh menerima agihan zakat, melainkan kita sandarkan kepada mana-mana asnaf yang 8 tadi. Sebagai contoh, anak yatim yang miskin, sebagai contoh ibu tunggal yang fakir, kita bagi zakat disebabkan oleh mereka fakir, disebabkan oleh miskin tadi. Kadang-kadang benda tu orang kata di dalam konteks masyarakat kita itu memberikan kekeliruan kepada mereka. Jadi kita perlu betulkan, dan insya-Allah kita dapat melaksanakan zakat ini dengan lebih sempurna, insya-Allah. Okey, dan akhirnya tuan-tuan dan puan, saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan ialah berkaitan dengan syarat wajib zakat. Ada 5 saja: Islam, merdeka, sempurna milik, cukup haul dan juga cukup nisab. Ada soalan daripada Tuan Syarif Zainul, bagaimana akaun anak yang dikombinkan, kira asing ataupun sekali? Nanti kita akan jawab. Encik Azman Yunus, alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Azman, segak bergaya Tuan Azman kita pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih join kita punya FB Live pada malam ini. Sedikit sebanyak kita dapat maklumat, info berkaitan dengan ibadah zakat, dan insyaAllah Allah SWT akan memberkati kita. Okey, saya teruskan dengan beberapa syarat wajib zakat. Islam, merdeka, sempurna milik, cukup haul dan juga cukup nisab. Okey, syarat pertama dalam kedua adalah syarat kepada diri orang yang hendak mengeluarkan zakat, manakala syarat ketiga, keempat dan kelima adalah syarat kepada harta yang hendak kita zakatkan itu tadi. Okey, kita Islam dah, kita merdeka dah, alhamdulillah. Merdeka ni bukan bermakna 31 Ogos 31 Ogos hari tu, esok 16 September pula hari Malaysia kan. Tapi kita bebas daripada sistem penghambaan. Selesai dah syarat pertama, yang kedua. Syarat ketiga, keempat dan kelima itu kita nak tengok kepada harta yang hendak kita zakatkan. Harta yang hendak kita zakatkan, yang pertama mesti sempurna milik kepada kita, milkutam kepada kita, kita yang berkuasa, kita yang berhak kepada harta tersebut. Nanti kita akan tengok peranan sempurna milik dalam taksiran zakat simpanan kita sebagai contoh, ya. Seterusnya ialah mesti cukup nisab. Bukan cukup nasib, cukup nasib. Nisab. Nisab ini adalah paras minima, wajib atau tidak kita keluarkan zakat. Saya bagi poin kepada tuan-tuan dan puan-puan, nisab kekal sampai bila-bila adalah berdasarkan 85 gram emas. 85 gram emas nisabnya. Yang membezakannya adalah harga emas semasa. Hari ini harga emas mahal ke murah? Murah ke mahal? Murah ke mahal, mahal ke murah, boleh tahan juga. 1 gram hari ini dalam RM260 sebagai contoh. So nisab kami di Lembaga Zakat Selangor untuk bulan Julai hingga Disember 2021 adalah RM19,610. Itu merupakan paras minima, wajib atau tidak kita keluarkan zakat. Lebih daripada nisab dikenakan zakat, kurang daripada nisab tidak dikenakan zakat. Nanti bila kita pergi kepada teknikal kiraan zakat wang simpanan kita, kita akan tengok peranan nisab ini untuk kita buat pengiraan zakat wang simpanan kita. Okey, yang terakhir mesti cukup tempoh setahun ataupun tempoh haulnya itu. Haulnya adalah tempoh setahun. Okey, ini 5 syarat wajib zakat secara umumnya untuk kita melaksanakan kewajipan zakat kita tadi. So kita telah selesai beberapa asas penting dalam kita membincangkan soal zakat ini dari segi tasawur, pandangan ataupun gambaran asas berkaitan dengan zakat. Bagaimana zakat itu bermaksud bersih, suci, berkembang dan juga berkat. Terus kepada beberapa jenis zakat yang ada, terbahagi pada zakat fitrah dan juga zakat harta. Fokus pada zakat simpanan pada hari ini. Kadar zakat kita 2.5%. Ingat ya, 2.5%.
saja, tak banyak, sikit saja, 1/40. Tengok kita punya harta 2.5% kita perlu keluarkan. Kemudian golongan yang berhak menerima agihan zakat 8 golongan saja. Bila baca Quran tu tengok surah At-Taubah ayat 60. Oh, inilah yang encik ataupun ustaz cakap hari tu berkaitan dengan golongan yang berhak menerima agihan zakat, 8 golongan. Kemudian ada beberapa syarat wajib zakat yang perlu kita tengok, yang perlu kita selidiki supaya kita dapat melaksanakan kewajipan zakat ini dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang sempurna mungkin, insya-Allah. Syekh Azmi, terima kasih banyak-banyak Syekh Azmi. Seterusnya Encik Adiwira, boleh ke jemput ustaz bagi tazkirah zakat di syarikat kami? Boleh, insya-Allah boleh. PM DM kami, insya-Allah kami boleh memberikan maklumat dan juga tazkirah zakat di premis syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Dalam waktu sekarang ni kita boleh bagi dalam bentuk online ataupun nanti kita boleh bertemu secara fizikal, kita boleh datang jumpa, insya-Allah kita berikan maklumat berkaitan dengan zakat. Okey, tuan-tuan dan puan, kita sharekan maklumat berkaitan dengan zakat ni kepada rakan-rakan kita. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk kita bersembang-sembang secara santai berkaitan dengan zakat, dan insya-Allah sedikit sebanyak ada manfaatnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Masjid Kota Damansara yang cukup cakna, yang cukup memberikan kerjasama yang baik kami di Lembaga Zakat Selangor, walau dari segi kutipan maupun agihan zakat. Kalau kita tengok di Masjid Kota Damansara itu, di depan tu ada kaunter zakat. Sekarang ni kena buat temu janji. Nanti kalau dibenarkan singgah, boleh singgah, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada mauduk kita pada malam ini berkaitan dengan zakat wang simpanan kita. Okey, saya nak beri beberapa asas penting yang duit simpan di rumah macam mana ustaz, kena zakat ke sebagainya. Okey, insya-Allah nanti kita akan gabungkan jawapan soalan ni dalam penerangan saya. Okey, untuk zakat simpanan, saya nak tuan-tuan dan puan kita pegang ataupun kita bagikan beberapa asas untuk kita mudah buat pengiraan kita. Untuk zakat wang simpanan, tuan-tuan dan puan-puan, kita menggunakan kaedah kiraan, kita akan ambil baki di hujung haul yang melebihi nisab semasa. Saya ulang tuan-tuan dan puan-puan, untuk simpanan kita, zakat wang simpanan kita, kita akan ambil baki di hujung haul, yang melebihi daripada nisab semasa. Okey, ada beberapa keadaan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita melihat zakat wang simpanan kita. Yang pertama ni, kita nak lihat keadaan zakat wang simpanan kita. Wang simpanan kita semata-mata itself dan dia dalam satu akaun saja. Kita ada simpanan saja tapi dalam satu akaun saja. Bagaimana kita nak mengira zakat bagi situasi sebegini? Okey, bagi situasi sebegini, mudahnya ialah kita tengok baki dalam akaun kita di hujung tahun ataupun di hujung haul. Kalau baki dia melebihi nisab yang saya nyatakan tadi 19,610, maka wajib kita zakatkan 2.5%. Kita tengok akaun kita yang nan satu tu tadi, kita tengok, kemudian kita lihat baki di hujung haulnya. Kalau lebih daripada 19,610, terus kita zakatkan 2.5%. Tak perlu kita buat tolakan. Maksudnya, katakan kita punya baki di hujung haul 20,000, jangan pula 20,000 tolak 19,610. Yang tu kan, itu sebagai benchmark saja. 20,000 terus kita zakatkan 2.5%, maka zakatnya sebanyak RM500. Banyak ke sikit 500? Boleh tahanlah Ustaz sikitnya. Katakan baki di hujung haul 20 juta. 20 juta darab dengan 2.5%, ketika itulah ujian akan datang kepada kita. Ada goyang sikit lah. Ada goyang sikit. Tapi sebenarnya tetap 2.5%. 2.5% yang perlu kita keluarkan daripada 20 juta tadi, ataupun 20,000. Okey, itu satu akaun. Kalau kurang daripada nisab, katakan baki di hujung haul 15,000, kurang daripada 19,610, tak dikenakan zakat, tak dikenakan zakat. Okey, itu untuk satu akaun dan itself hanya untuk zakat kalau kita ada simpanan saja. Okey, Encik Azman Yuno, macam mana kira zakat simpanan bagi tahun-tahun sebelum ni yang tak dibayar, sekarang baru nak bayar? Okey, duit pun ada pening nak kira zakat, tolong bantu. Okey,
Saya selesaikan dulu, nanti saya akan jawab untuk soalan Encik Azman dan juga Encik Wira Mustafa. Kemudian keadaan kedua, beberapa keadaan yang kedua iaitu dari segi zakat wang simpanan kita tadi, zakat wang simpanan, tetapi kita ada banyak akaun. Pantang wang kita ni kan, depan rumah ada bank, kita buka akaun, dekat office ada bank, kita buka akaun, nanti dekat kita punya kampung ada bank, kita pun buka akaun. Banyaklah akaun kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kalau banyak akaun tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu campurkan semua baki akhir di bank-bank ataupun akaun kita tersebut. Kalau campuran daripada baki akhir tersebut melebihi nisab 19,610, ketika itu wajib kita zakatkan 2.5%. Saya bagi contoh, katakan di akaun Maybank kita ada 10,000. Kalau ikutkan 10,000 ni kurang daripada nisab, tetapi kita ada pula akaun CIMB, ada pula 5,000 di situ, baki di hujung haul dah 15,000. Kita pula ada RHB, RHB ada baki di hujung haul 5,000. 10 campur 5 campur 5 jumlahnya 20,000. Maka melebihi nisab kena zakat 2.5%, termasuk duit-duit yang kita simpan di bawah bantal, di dalam tabung buluh, tabung ayam dan sebagainya, kita campurkan sekali. Kalau campuran tersebut melebihi nisab, kita zakatkan 2.5% tadi. Kalau kurang daripada nisab, tidak dikenakan zakat atas wang simpanan kita tadi. Okey, itulah berkaitan dengan zakat wang simpanan kita untuk situasi kedua. Okey, kalau kurang daripada nisab, tak dikenakan zakat, lebih baru dikenakan zakat. Okey, untuk yang ketiga, situasi ketiga, kita ada, selain daripada wang simpanan, kita ada juga jenis-jenis harta yang lain, tetapi elahnya sama, iaitu elah emas. So kita ada emas perhiasan sebagai contoh, kita ada saham, kita ada pelaburan. Okay, kalau ada harta-harta sebegini di bawah elah emas tadi, kita perlu gabungkan sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Katakan kita punya wang simpanan kita di hujung haul ada 10,000. Dalam masa yang sama, kita ada emas yang kita pakai ataupun disimpan, katakan jumlah yang perlu kita zakatkan 5,000. Kemudian kita ada saham ataupun pelaburan di hujung haul kita ada jumlah 10,000. 10 campur 10 campur 5, 25,000. Maka lebih daripada nisab, perlu kita zakatkan 2.5% tadi. Okey, ini bagi harta-harta elahnya sama, kita gabungkan harta tersebut, insya-Allah kita boleh dapat satu jumlah untuk kita zakatkan zakat wang simpanan kita. Walaupun jumlah simpanan kita tadi kurang daripada nisab tadi, tapi bila kita campur-campur dengan harta yang lain melebihi nisab, perlu kita zakatkan 2.5%. Okey, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita punya simpanan pelbagai akaun tadi, bila kita kira-kira lebih daripada nisab tiga akaun tadi kan. Tetapi bila kita kira-kira, katakan 3 akaun ni jumlahnya masih kurang daripada nisab. Maybank, CIMB, RHB. Maybank 5,000, RHB 5,000, CIMB 5,000, baru 15,000. Tetapi kita ada simpanan di tabung haji. Tabung haji, cek tabung haji, katakan di hujung haul ataupun kita ada baki 20,000. Maka kita perlu tambahkan untuk mencukupkan dari segi nisab kita. 20,000 campur 15,000, maka dah melebihi nisab. Maka kita perlu zakatkan atas jumlah 15,000 itu saja. Yang 20,000 telah diselesaikan oleh pihak lembaga tabung haji tadi. So itulah berkaitan dengan zakat wang simpanan kita. Okey, sementara itu saya nak bawa kepada beberapa soalan yang telah dilontarkan oleh rakan-rakan kita. Antaranya berkaitan dengan Encik Azraf Yusof. Terima kasih Encik Azraf. Terima kasih Encik Azraf sudi hadir kepada program kita pada malam ini. Semoga diberkati dunia akhirat. Macam mana kiraan zakat saham Ustaz? Adakah berdasarkan nilai saham ta'arif semasa ataupun macam mana? Okey, untuk zakat saham kita akan ambil baki terakhir di hujung haul yang melebihi nisab. Darabkan dengan 2.5% tadi. Baki akhirnya kalau lebih daripada nisab 19,610, maka dikenakan zakat 2.5% tadi. Okey. Bawah Encik Azman Yunus, Tuan Azman Yunus berkaitan dengan zakat pendapatan.
Okey, zakat pendapatan, kita ada kaedah kiraan kita di mana kita akan melihat pendapatan kita. Daripada pendapatan yang kita ada itu, kita akan buat tolakan hadul kifayah. Kalau jumlahnya melebihi nisab, kita akan zakatkan 2.5%. Cuma soalan Cik Azman ini berkaitan dengan pendapatan yang dulu-dulu. Kerja katakan dah lama, tiba-tiba baru dapat maklumat ataupun penerangan berkaitan dengan zakat pendapatan. Bagaimana kita nak melaksanakan kewajipan yang kita sebut sebagai qada zakat, ya, qada zakat. Okey, zakat ni ada apa istilah qadanya. Kalau dulu kita ada bekerja sebagai contoh tapi belum dijelaskan zakatnya, kita perlu ambil masa sedikit, bertenang, kita boleh buat kiraan year, tahun demi tahun. Katakan tahun lepas, tahun ni kita dah bayar, tahun lepas bawa ke tahun-tahun sebelum tu kita belum bayar. So kita duduk, kita kirakan balik, kita ingat balik berapakah jumlah pendapatan kita pada tahun tersebut. Nanti kita akan buat tolakan hadul kifayah. Baki dia kalau lebih daripada nisab semasa, kita akan zakatkan 2.5%. Sebagai contoh, bila kita buat kiraan tahun lepas, zakatnya katakan 300. Contohlah, tahun sebelumnya kita kira-kira balik, katakan zakat kita 200. Tahun sebelum tu lagi katakan 200 juga. Tahun sebelum tu lagi katakan 100 sebagai contoh. So kita akan campurkan berapakah jumlahnya, kita akan kumpulkan sebagai yang kita istilahkan sebagai qada zakat. So jumlah itulah yang perlu kita selesaikan, sama ada secara sekaligus ataupun secara ansuran yang kita sebut sebagai qada zakat. Qada zakat ni penting tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia merupakan hutang kita dengan Allah SWT. Kita perlu jelaskan, kita perlu selesaikan. Sebab itu bila ada perkara-perkara yang belum kita jelaskan berkaitan dengan zakat ni, kita buat kiraan dulu. Zakat Selangor akan bantu insya-Allah. Dan bila dapat satu jumlah yang perlu kita qadakan itu, saya mencadangkan tuan-tuan dan puan-puan maklumkan dulu kepada waris terdekat, supaya waris terdekat tahu kita ada hutang yang kita sebut hutang dengan Allah ni yang perlu kita selesaikan. Jadi kalau apa-apa terjadi kepada kita, ada maklumat di peringkat waris untuk mereka bantu jelaskan dulu. Sebab kadang-kadang benda ni bila kita buat kiraan-kiraan antara kita saja je, kita tak bagi tahu kepada waris. Jadi waris pun tak tahu kita ada jumlah zakat yang perlu kita qadakan lagi. So bila kita bagi tahu, kemudian kita jelaskanlah pelan-pelan, ataupun kalau mampu sekaligus bolehlah, katakan kita punya zakat, qada zakat kita tadi 1000, so kita bayarkan 1000 sekaligus selesai. Tapi katakan kita nak bayar sedikit demi sedikit, tahun ni saya bayar 200 dulu, tahun depan bayar lagi 200 dan sebagainya. So yang penting kita ambil sedikit masa, kita buat kiraan tahun demi tahun untuk dapatkan berapakah jumlah zakat yang perlu kita keluarkan. Okey, Encik Azman, terima kasih. Simpanan di rumah tadi saya dah jawab, boleh masukkan sekali combine dengan simpanan yang ada. Cik Syaril, saya ada berapa akaun bank anak, bagaimana kiraannya Ustaz, asing atau combine? Okey, asasnya tadi adalah kalau banyak akaun, kita kena combine kan, campurkan bank A, bank B, bank C. Kalau jumlah baki di hujung haul melebihi nisab, terus kita zakatkan 2.5%. Cuma soalan Cik Syaril Zainul ni, bapa misali, ayah misali, dia alert dengan anak-anak dia ni tadi kan. Anak-anak walaupun orang kata belum akil balik dan sebagainya, tetapi mereka ada harta, tetap dikenakan zakat. Dan kita sebagai wali ataupun penjaga, kita perlu bantu laksanakan kewajipan tersebut. So tadi milik sempurna kepada anak tadi, kita tolong kirakan kalau campuran daripada beberapa akaun tadi melebihi daripada nisab 19,610, kita zakatkan 2.5% tadi untuk dapat satu jumlah zakat yang kita bantu untuk kita selesaikan zakat anak kita tadi, insya-Allah. Boleh Encik Syaril, terima kasih banyak-banyak. Okey, simpanan, apa jua tujuan kalau disebut simpanan? Sama ada di ASB dan sebagainya, bila simpanan tersebut mencukupi syarat-syarat yang saya nyatakan tadi, wajib kita keluarkan zakatnya 2.5%. 2.5% tadi. Okey. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian. Saya ingat 8.25 dah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada persoalan yang saya terlepas pandang lagi, boleh DM kami di Lembaga Zakat Selangor.
Yang lain, yang terakhir tadi Encik Azraf, saya dah jawab soalan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jam telah menunjukkan 8.26 malam. Okey, saya nak landing pertemuan kita pada malam ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana zakat ini dapat membantu mereka yang memerlukan. Di saat ketika ini rakan-rakan kita diuji di luar sana dengan keadaan pandemik dan sebagainya. Kita yang Allah SWT kurniakan kelebihan, kurniakan sedikit sebanyak harta yang Allah SWT kurniakan kepada kita, kita laksanakan kewajipan tersebut. Dan insya-Allah bila sebut sebagai zakatnya adalah pemangkin sosioekonomi ummah. Pemangkin sosioekonomi ummah yang mana orang yang berkemampuan ini akan membantu mereka yang lebih memerlukan. Untuk itu tuan-tuan dan puan, saya menyeru pada tuan-tuan dan puan, kami di Lembaga Zakat Selangor, untuk wang simpanan ini kita ada kerjasama dengan Bank Islam dan juga Bank Muamalat yang lebih memudahkan untuk tuan-tuan dan puan melaksanakan kewajipan zakat, kerana Bank Muamalat dan juga Bank Islam boleh melaksanakan, satunya kirakan zakat simpanan tuan-tuan dan puan, yang keduanya terus buat pembayaran zakat wang simpanan tuan-tuan dan puan. Mudah je, pergi ke kaunter Bank Muamalat ataupun Bank Islam yang berhampiran, isi borang, dan insya-Allah nanti bila cukup tempohnya ataupun cukup haulnya, mereka akan buat penyeraan dan juga membuat potongan berdasarkan kaedah taksiran semasa. So mudah, selesa dan juga tenang, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan dan puan nak buat bayaran zakat-zakat yang lain, termasuk zakat wang simpanan ini, pergi kepada laman web kita di www.zakatselangor.com.my. boleh buat bayaran secara online. FPI kita mudah saja tuan-tuan dan puan, sangat interaktif, sangat mudah untuk melaksanakan pembayaran zakat. Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, kita sebagai anggota masyarakat yang cakna, kalau ada maklumat berkaitan dengan mereka yang berhak ataupun yang memerlukan bantuan zakat, boleh maklumkan kepada kita. Kita ada penolong amil karyah di setiap masjid di negeri Selangor. Maklumkan, insya-Allah penolong amil karyah kami yang kami telah latih, kami telah berikan panduan dan sebagainya, boleh membantu kita untuk melaksanakan apa yang kita sebut sebagai pengagihan zakat itu tadi. Untuk itu tuan-tuan dan puan, saya mohon istighfar banyak-banyak kepada Allah SWT jika apa yang saya sampaikan ini ada melanggar syariat Allah SWT. Mohon maaf atas sebarang kekurangan. Yang baiknya datang daripada Allah, yang kurangnya adalah kelemahan diri saya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.